nombor 7 dia kata tentang 2 orang penunggang pengayuh basikal. Sambil kamu tunjuk buku kamu lah, kamu dah ada modul, tak masalah sangat. 2 penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak ditunjukkan dalam masa 3 saat. Darajah kedua tu 7.2 menunjukkan hanya seorang penunggang mengayuh dan tiba pada jarak masa lebih lama lah 7 saat. Yang pertama ni dua-dua kayuh. Yang kedua ni 7.2 ni seorang je kayuh, jadi masa pun dah bagi. So namakan daya yang bertindak antara tayar basikal dengan jalan raya. So daya tu dia ke depan. Jadi dalam masa yang sama kita tahu ada daya yang menentang gerakan ke depan, iaitu dipanggil daya geseran. Sebelah tu dah ada jawapan dia tapi dalam bahasa Inggeris. So ini adalah daya geseran. Jadi cek jawapan kamu, betul kamu right lah. Okay, tulislah jawapan daya geseran. Okey, soalan ni kelas soalan menganalisis Jadi soalan pertama soalan mengingat lah. Okey, mengingat daya apa yang bertindak, ini asas daya je. Ingat bila ada satu daya ke depan, tak kira kamu bergerak, berjalan, menuruni landasan, dia mesti ada satu daya yang menentang pergerakan kamu lah, itu dipanggil daya geseran. Seterusnya bila soalan B ni 1, 2, 3, 4 ni kelas sampai C ni dia adalah soalan menganalisis. Kamu analisislah gambar Siapa yang ikuti kelas cikgu minggu lepas hari Jumaat, cikgu terangkan bahagian B bahagian esei berdasarkan jadual Analisis tak ada lah untuk soalan B. Tapi soalan analisis ni kelas ada dalam bahagian A dan juga bahagian C So soalan analisis ni sebenarnya kategori tak susah lah, senang Sebab apa dia kata senang? Sebab gambar dia membantu dan soalan dia pun ada maklumat. Jadi kat soalan, dekat gambar dah bantu dah. 7.1, dua-dua kayuh, masa dia cepat 3 saat. Masa dia singkat cepat tak betul istilah dia. 7.2 dia seorang je kayuh, lebih lambat lah, lebih lama masa yang digunakan untuk sampai. Jadi bila compare ni kelas senang bandingkan. Maksudnya kamu tengok persamaan dia, perbezaan dia hubungan dia berkadar songsang ke, berkadar terus ke. Jadi kita boleh jawab semakin apa lah. Okey, bandingkan daya dikenakan oleh penunggang menyebabkan basikal bergerak ke hadapan So daya dah tentulah seorang dengan 2 orang kayuh, nampak jelas lah kamu tahu siapa dia yang lebih besar. Dah tentulah 7.1 ni lebih besar daya dia berbanding 7.2 Sebab apa? Sebab 2 orang kayuh 7.1 lebih besar daripada 7.2 daya yang bertindak lah. Nak tulis daya bertindak, nak tak tulis pun tak apa sebab ni satu markah. Soalan ni refer pada jawapan ni dia menjawab kepada soalan yang atas ni. Jadi memang tak perlu tulis pun tak apa. Tulis macam cikgu buat ni pun dah terima Kamu nak tulis daya yang bertindak pun tak ada masalah. Okay, bandingkan masa yang diambil untuk bergerak pada jarak yang sama, dah tentulah 7.2 tu masa yang diambil Dah tentulah 7.2 dia lebih lama lebih sebab masa dia 7 saat 7.1 tu masa dia 3 saat Jadi antara 7.1 dengan ni masa dengan 7.2 7.2 lebih lama kat sini ada tulis lah time taken to travel the same distance, diagram 7.1 is shorter than 7.2. Jangan kamu kata cikgu susah bahasa Inggeris. Susah apa, perkataan simple term-term dia selalu cikgu sebut walaupun cikgu mengajar bahasa Melayu, sometimes cikgu akan sebut term dia bila cikgu teringat lah sebab cikgu pernah mengajar ITEM juga. Bila cikgu teringat cikgu akan sebut lah. Tapi bila ada dah macam ni cikgu akan beritahu lah apa term tersebut dalam konteks sains dan fizik. Sebab term dia tak samalah dengan bahasa biasa Tapi yang lain tu simple saja dia punya ayat dalam bahasa Inggeris Okey, berdasarkan jawapan anda 7B2 bandingkan pecutan basikal. Jadi kamu tahulah siapa yang pecutan dia lebih tinggi daya yang besar ke 7.1 ni ke ataupun 7.2 Dah tentulah daya yang besar lah pecutan dia lebih tinggi. Ni logik pun boleh fikir kelas 7.1 dia punya pecutan lebih besar daripada 7.2. Ada je benda keluar C for report. Okey, ini dari segi pecutan
Okey, kalau kita nak kaji dari segi hukum, inilah kita kelas gunakan F sama dengan MA ya. So A sama dengan F bagi M. A ni pecutan, F ni daya, M ni gising. So kita nampaklah A dengan F ni berkadah terus. Maknanya daya tinggi, pecutan tinggi, daya rendah, pecutan rendah. Ini kalau kita kait dari segi konsep ya. Ini asal kelas, tapi secara logik kamu boleh fikirlah ya, kalau daya tu besar ya, dah tentulah pecutan dia besar jugalah ya, dia ada daya yang besar untuk bergerak kan. Kalau daya dia kecil, pecutan dia kecil lah. Dan daripada konsep ini juga, A ni kita tahu dia berkadar songsan dengan GC. Maksudnya GC besar, A kecil. Ni cikgu selalu kena ingatkan sebab cikgu nak kamu selalu bermain dengan konsep ni lah. Ni dah habis syllabus, benda-benda gini kamu kena faham ya. Dan masa mengajar pun cikgu selalu tekankan ya. So M kecil, A jadi besar. Ni dari segi jisim orang lah. Dah jisim tu besar ya. Macam mana dia nak memecut secara logiknya. Pelari, runner ada ke badan besar? Tak ada kan. Semua badan kecil. Ahli sukan jarang. Kecuali yang melibatkan kekuatan. Macam baling peluru tukur besi. Itu memang nak badan besar-besar ya. Itu lain cerita. Tapi kan melibatkan lari-lari ni, jisim dia kecil ya. Melibatkan pecutan ni, jisim kecil ya. Jadi secara logik kita dah tahu dah benda tu. Cuma dalam fizik ni kita nyatakan konsep dia. So dia daripada persamaan F sama MA ni kelas. Ya. So yang ni kamu faham konsep ni ke tak faham ke boleh jawab kalau kamu fikir logik. Tolong fikir logik lah. Ya. Kamu pelajar perempuan. Pelajar lelaki dia boleh fikir logik. Pelajar perempuan susah sikit nak fikir logik. Ya. Jadi tolong berfikiran logik, tengok dengan kehidupan seharian kita. Kalau dapat ingat konsep lagi cantik lah. Ya. Mudah nak jawab soalan lain. Okey, ni dah 3 markah kelas. Ni tanpa atas 4. Dia kata hubung kaitkan daya dikenakan oleh pendengar bersikap dengan pecutan. Ni cikgu dah terang dah. Ya, semakin bertambah daya, ya. Daya bertambah, maka semakin bertambahlah pecutan. Apa pula daya? Semakin bertambah daya S, semakin bertambahlah pecutan. Tapi jangan tulis macam cikgu buat ni. Salah ya, tak boleh tulis ya. Ni cikgu nyatakan secara ringkas dalam bentuk nota sahaja. Ya. Ataupun kamu nak kata ya bahawa pecutan ni berkadar terus dengan daya. Tapi simbol macam ni tak bolehlah kelas ya. Ayat ni boleh terima ni ya. Tapi tak digalakkan tulis simbol. Yang macam ni tak apa sebab ni semua matematik yang diterima ni. Lebih besar, lebih kecil. Tapi yang ni tak bolehlah ni. Kamu tak boleh tulis dalam jawapan di sini. Kamu nyatakan dalam bentuk ayat ya. Kalau nak jawapan kat sini, dia kata the force applied by the cyclist is directly proportional to the acceleration of the bicycles. Ya. Maknanya daya yang digunakan berkadar terus dengan pecutan sebenarnya. Pecutan yang berkadar terus dengan daya yang digunakan. Ya. Macam mana daya berkadar terus dengan pecutan? Pecutan lah sebab daya tu mempengaruhi pecutan. Ya. Kamu nak nyatakan dia berkadar terus boleh ataupun kamu nak kata semakin-semakin macam kita jawab hipotesis pun tak ada masalah. Ya, cuma panjang sikit ayat dia. Ya, semakin bertambah daya, semakin bertambahlah pecutan. Tapi hati-hati ya, siapa pengaruh siapa tu kena betul. Biasa kamu kena faham PM dengan PB lah. Ya, boleh ubah manipulasi yang mempengaruhi hasil eksperimen ataupun hasil aktiviti, itu boleh ubah berat balas. Di sini daya lah mempengaruhi pecutan. Ya. Okay, namakan hukum fizik terlibat ya. Di sini tulis Newton's second law of motion ya. Hukum gerakan Newton kedua yang ada kaitan dengan daya. Inilah F sama MA ni ya. Okay, itu adalah dia punya dia punya hukum fizik dia ya. Hukum gerakan Newton kedua. Bolehlah kelas ya. Dah open ni. Hukum gerakan tu cantik guru dah buruk. Newton's kedua ya. Dia ada kaitan dengan gerakan iaitu F sama dengan MA ya. Pasal daya lah, pasal daya F sama MA ya, keseimbangan daya. Okey, D1. Okey, apakah yang terjadi pada pecutan basikal apabila kedua-dua pasangan basikal, kedua-dua penunggang basikal tu membongkok. Membongkok ni dia ada kaitan dengan udara ya, mengurangkan geseran udara ya. Okey. Jadi di sini dia cakap the acceleration will increase. Betul lah ya. Pecutan dia akan meningkat. Cikgu tulis macam ni, kamu jangan tulis gini ya dalam exam ya. Untuk notakan boleh lah ya. Kamu tulis pecutan meningkat ya.
Berikan sebab sebab kita telah mengurangkan geseran ataupun rintangan udara pada badan tersebut. Badan dia lah. Because the air frictional force which again the motion will be reduced. Dia telah mengurangkan rintangan udara yang bertindak pada badan dia bila kita bongkok. Memanglah. Ini pun kamu tahu secara logik. Bila naik basikal, kalau kita duduk tegak macam ni, angin tolak kita lagi dah lambat. So memang kebiasaannya atlet ataupun orang yang terlibat dalam bidang ni, dia akan membongkok untuk menambahkan kelajuan dia supaya dapat mengurangkan rintangan udara. Ini pun logik juga kelas jawapan dia. So total sini berapa markah ni? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 2, 4, 6, 8 markah. Ini style soalan dululah 8. Sekarang ni 9 kan. Dia ada tambahan lah Sebab ni kita ambil soalan-soalan lama. KBSN dia ada berubah sikit sebenarnya Tapi dari segi bentuk soalan, struktur semua tu masih tak berubah. Cuma pemarkahan tu ditambah, dikurang macam itulah. Ada penambahan soalan. Sekarang ni ada mencipta, dulu tak ada mencipta. Dulu ada juga mencipta sebenarnya, tapi tak banyak. Sekarang ni pun kalau tambahan pun tak banyak juga kelas, sedikit je kan. Sebab dia nak lebih kepada kamu ada idea untuk buat sesuatu bila kamu, dia ajar kamu sekarang. Bila kamu dewasa nanti bekerja, kamu boleh guna benda tu Ni baru 8, ada lagi E ni Tarikhkan hukum Newton. Hukum Newton pertama, kedua dan yang ketiga Jadi kat sini ada kat E ni Hukum Newton pertama menyatakan bahawa ini pasal inertia kelas Newton first law of motion state the object which is at rest will continue. Okay. Ni sebenarnya dia menyatakan bahawa objek dalam keadaan rehat dalam keadaan pegun dia akan inertia ni maksudnya dia akan kekalkan keadaan asal dia. Nampak dia kata continue to rest or if moving will continue to move such that there is no external force acting on the system. Okey, mengikut hukum Newton, hukum gerakan Newton yang pertama sesuatu objek, sesuatu jasad akan mengekalkan keadaan asalnya sama ada di dalam keadaan pegun atau dalam keadaan bergerak dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Ingatlah balik masuk inertia, kita cuma nyatakan dari segi hukum gerakan Newton pertama. Ni kat sini ni dalam bahasa Inggeris. So tadi itulah ayat cikgu kalau cikgu ulang kan lain pula bunyinya sebab cikgu ingat dalam kepala je tapi boleh cari balik masuk inertia, cuma tambah hukum gerakan pertama tapi dia dah tulis itu tak perlu tulislah kelas. Suatu jasad dia akan mengekalkan keadaan asal dia sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak dengan syarat tiada daya luar yang bertindak. External force tu tak ada Okey, yang Newton, gerakan Newton kedua ni tadilah baru kita bincang menyatakan the applied force is directly proportional to the rate of change of momentum acting on the system. Dia ada kaitan dengan perubahan momentum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa daya yang digunakan daya yang kita bukan hasil daya yang kita ada dia berkadar secara terus dengan kadar perubahan momentum yang bertindak ke atas sistem tersebut. Okey, itu maksud dia ni pun awak boleh cari dalam buku ada. Kalau lepas saya akan belajar Okay, hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa ini ayat penuh dia bahawa daya yang digunakan ataupun daya yang ada tu dia berkadar terus dengan kadar perubahan momentum yang bertindak ke atas satu sistem. Okey, contoh dia kata example penggunaan daya tadilah keseimbangan daya ataupun penggunaan daya yang soalan baru kita bincang tadi ataupun momentum ataupun pelanggaran, collision pelanggaran boleh tulislah itu example dia untuk knowledge kamu dia nak masuk saja sebenarnya. Okey, yang ketiga hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa magnitude daya tindak balas adalah sama dengan magnitude daya yang bertindak secara bertentangan. Ini pun ada kaitan dengan momentum kelas Momentum kan dia akan menghasilkan satu daya ke belakang contoh dengan satu nilai, satu magnitude
dalam masa yang sama. Actually dia menghasilkan momentum lah ya. Dia akan menghasilkan juga momentum yang sama nilai tapi pada arah yang bertentangan. Ya, apa dia kata? Magnitude of direction of force is equal to the magnitude of axial force but in opposite direction. Ya. So magnitude dalam momentum dia akan hasilkan satu magnitude dengan satu daya yang besar. Contoh kalau dia buat daya besar lah, tapi memang daya besar lah letupan kan. Dalam masa yang sama dia akan menghasilkan satu daya yang bertindak pada arah yang bertentangan. Okay, ini sebenarnya ada kaitan dengan momentum dan juga keseimbangan daya. Ya. Contoh dia, ya, hitting ball cause your hand painful. Okay. Pukul bola akan menyebabkan rasa sakit pada tangan. Ni daya impal kelas. Daya impal, momentum. Walaupun momentum dah ada dekat atas, tapi dekat daya impal, kita tahu daya impal maksud dia perubahan momentum bahagi dengan masa. Ini formula daya impal. F sama dengan MV tolak MU bagi dengan T. Okey, MV tolak MU ni kelas perubahan momentum. Okey, bila ada T dia jadi kadar. Masa kan, kadar perubahan momentum. Okey. Cik Boban dia suka tulis macam ni. P tanda tiga segi. P tu perubahan, tiga segi tu perubahan lah. Kadar perubahan momentum. Okey, sebab tu daya impal dia ada kata momentum. Maksudnya gerakan Newton ketiga ni dia lebih kepada daya impal ada kaitan dengan momentum dan juga keseimbangan daya. Ya. Jadi khusus, dia sebenarnya nak kata khusus tu dia berkait-kait kelas. Tapi bolehlah kita kata hukum gerakan Newton pertama adalah inertia. Okey, yang kedua berkaitan dengan daya, momentum, pelanggaran. Okey, yang ketiga berkaitan dengan keseimbangan daya dan daya impal. Ya. Okey, habis tentang hukum gerakan ketiga-tiga ni. Okey, habis soalan nombor 7. Maknanya tadi 8, 9, 10, 11. Okey, takkan 11. Biasa markah kalau dulu 10 ataupun 12. Tapi sekarang 9 kan markah dia. Ni markah dia. Ni cikgu ada. Sekarang ni 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9. Daripada soalan nombor 4 sampai soalan nombor 8. 9, 9, 9. Kalau dulu last kali 8 tu 12. Dia naik sikit-sikit. 4, 5, 6, 7 tak ada, 8, 10, 12 ya. Sekarang ni start daripada 4 sampai 8 tu 9 markah. So dia boleh tambah lah macam ni ya, hukum, dia tanya hukum. Tapi ni semua kategori mengingat ni kelas ya, mengingat ya. Okey, dah habis dah soalan dia. Ada apa nak tanya kelas? Soalan nombor 7. Panjang sikit soalan ni. Ada apa nak tanya? Boleh? Tak ada. Boleh. Boleh ya, faham ya? Okey. Tapi kalau tak faham, tanyalah, cikgu tak marah pun. Yang pentingnya kamu faham apa yang cikgu cakap. Apa-apa yang kamu tak faham termasuk term pun kamu boleh tanya ya. Okey, soalan nombor 8 ini ada kaitan, ini form 5 ni tajuk elektronik ya. Elektronik iaitu tajuk diode ni, diode semiconductor. Okey, 8 rajah menunjukkan satu susunan komponen elektronik yang disambung pada OSK. OSK ni pun kamu dah belajar untuk memaparkan bentuk gelombang, ya, mengira masa, ya, volta dan sebagainya ya. Satu corak gelombang telah terhasil pada skrin OSK ni. Inilah corak dia ya, rujuk buku sendiri. Okey, pertama dia tanya soalan mengingat ya, dia akan mula dengan soalan mengingat. Okey, namakan komponen elektronik berlabel M. Ya, mana label M? Oh ni kat atas ni. Sudah tentulah ini adalah diode semiconductor. Diode lah, tulis diode pun dah cukup ya. Okey, B rajah 8.2, tulis sikit lah ya. Okey, rajah 8.2 dan rajah 8.3 menunjukkan corak gelombang di atas skrin OSK apabila satu kapasitor dengan kapasitan 10 microfarad dan 20 microfarad disambung pada litar masing-masing ya. So itu adalah nilai kapasitor. Okey, ini kalau kita tengok dia ada 4, maka ini adalah rektifikasi penuh. Tolong ingat kelas, ada cikgu ulang-ulang ya. Dalam 4 diode dia jadi diode yang disusun secara tertimbang macam jambatan dipanggil rektifikasi penuh.
Kalau 1 diod itu adalah rektifikasi separuh. Bila kita ada kapasitor, dia akan meratakan arus. Kenapa nak buat kapasitor cikgu? Jadi arus tu jadi cantik, seragam, mantap, lurus. Itu maksud dia. Walaupun dia tidaklah exactly lurus, tapi dia hampir lurus. Itu lebih baik daripada yang bengkok-bengkok. Dia akan jadi tak stabil, kurang dan sebagainya. Ya. Okey. Apa beza dia? Oh, beza dia adalah nilai kapasitor. 1, 10, 1, 20. Okey. Dari segi nilai ni dia ada efek kepada perataan arus tu lah kelas. Kalau kamu tengok yang ni kurang sikit lah 10 ni kan gambar dia. Kalau yang 20 ni dia nampak lebih cantik, lebih lurus, hampir lurus. Dia punya perataan arus tu. Tu beza dia lah nilai kapasitor kat sini. Okey, bandingkan nilai kapasitor bagi kapasitor baru cikgu duduk terang-terang. Jadi dah tentulah kapasitor pada rajah 8.2 tu kurang ataupun 8.3 lebih besar daripada 8.2. Mana tahu cikgu ni nilai dia dah bagi ni 20, ini 10. Takkan yang ni boleh jawab kelas. Sebab tu cikgu kata kalau kamu faham cikgu punya penerangan, faham tip cikgu bagi, boleh jawab walaupun tak study. Nampak tapi janganlah tak study, tapi ceritanya begitu. Mungkin kamu termiss tajuk tu, study dah cikgu tapi tajuk tu saya tak sempat baca. Tapi pasti boleh jawab. Jadi jangan tinggal mana-mana soalan struktur. Okay? Dalam exam kali ni percubaan bila cikgu tak tahu sama ada bulan sebelah ni ke ataupun tahun depan, tapi cikgu mungkin rasa kemungkinan besar tak lama dah nak percubaan ni. Jadi jangan ada satu pun soalan struktur kamu tinggal. Kita akan denda siapa yang tinggal. Soalan 1 sampai 8 wajib jawab. 9, 10 pilih, 11 wajib jawab. Satu pun cikgu tak nak kamu tinggal. Cuba je, salah tak apa. Boleh jadi apa yang kamu rasa salah tu betul. Kita tak tahu knowledge kamu mungkin kamu ada knowledge yang sebenarnya dah sedia ada dah. Kamu rasa kamu tak tahu tapi sebenarnya pengetahuan tu ada sebab apa yang berlaku sekeliling kita. So jangan takut untuk cuba kelas. Cuba tak rugi. Tak cuba tu yang rugi hilang markah macam tu saja. Kalau kamu cuba mungkin ada markah. Kita tak tahu, nampak? Jawab macam ni pun dah boleh markah. Nampak simple saja. Sebab nilai dah ada. Okey, bandingkan keratan corak gelombang skrin OSK. Corak tadi cikgu pun dah terang dah. Apa beza dia? Yang ni kalau kita tengok 8.3 hampir rata. Hampir cantik lah hampir lurus perataan dia kan. Yang ni kurang sikit lah. Nampak dia tulis kat sini, the smooth of wave pattern of the CRO screen diagram 8.3 lebih baik. Maknanya kerataan, kerataan 8.3 tu 8.3 adalah lebih baik daripada 8.2 kerataan. Cikgu boleh istilahkan kerataan lah rasanya kalau ada perkataan lebih baik kita akan ganti kerataan corak gelombang dirahsiakan 8.3 lebih baik, lebih cantik daripada 8.2. Maksudnya hampir lurus tu. Itu yang kita nak, kerataan tu kelas. Di sini bukan lembut, smooth ni bukan lembut, rata sebenarnya Istilah kena betul. Okey, bandingkan voltan puncak VP. Kena tengok betul-betul lah kalau kamu punya buku nampak lah kot tapi sebab di sini beza kapasitor kelas. Bekalan kuasa sama jadi dah tentu voltan ni kita dapat sama lah. Perintang sama. Beza kapasitor untuk ratakan arus je dengan menyimpan dan menyacas Tapi di sini lebih kepada meratakan arus tapi memang ada kaitan dengan simpan cas lah. Jadi di sini jawapan dia beritahu dah dia punya nilai voltan puncak dia saya rasa buku kamu sama pun adalah sama. 8.2 dan 8.3. Kamu boleh tengok kotak ni kelas. Nak tahu dia baca kotak je. Berapa kotak dia punya voltan daripada voltan start ke sini ni. So berapa kotak dia? Kalau ada 10, kita tengok sini. Ni. Ni. Ni voltan dia naik kan? Bacalah berapa kotak ada. Kalau sama 10, sama kelas. Sama juga kamu nak tengok dia punya masa kamu kira saja kotak dia ni adakah sama kedua-duanya. Masa kita boleh tengok satu ainan lengkap macam ni lah. Kira kotak pada awal sampai sini. Macam tu. Kalau voltan daripada tengah sampai ke puncak dia lah. Ni VP lah. Okay. Dekat sini kan boleh tengok lah.
Mungkin kecil sikit tapi buku kamu boleh tengok cikgu bagi panduan kat situ. So sama saja kotak dia, kenaikan kotak dia tu, kotak tu adalah bahagian dia, dipanggil perbahagian, per unit, boleh belaka lah, bahagian boleh, unit boleh. So dia punya watan sama. Okey, hubung kaitkan kapasitor bagi kapasitor dengan keratan corak gelombang. Ini cikgu dah terangkan tadi Semakin tinggi nilai kapasitor, satu kapasitor, umur kapasitor semakin tinggi nilai kapasitor. Benda ayat saya satu kapasitor dengan kapasitor, sebab kapasitor tu nilai dia semakin tinggi nilai kapasitor bagi kapasitor semakin apa? Semakin rata lah corak gelombang yang dihasilkan. Segitulah semakin tinggi nilai kapasitor kapasitor tersebut semakin rata, semakin cantik kerataan corak gelombang tersebut. Fikir juga dia punya terms Okey. Hubung dah namakan ini rektifikasi. Ni pun cikgu dah beritahu, ini adalah rektifikasi gelombang penuh. Okey. Dapat yang kelas? Kalau cikgu laju ke, kamu tak dapat ke, beritahu Rektifikasi gelombang penuh. Okey, terangkan bagaimana kapasitor boleh meratakan voltan output. Ini pengetahuan kamulah masa bila dia cas, masa bila dia nyacah. Ini banyak kali cikgu cerita Jadi kapasitor ni kita tahu dia boleh menyimpan cas. Nampak dia kata kapasitor menyimpan cas apabila arus mengalir. Maksudnya masa arus banyak, nilai dia tinggi, dia akan simpan cas. Apabila tidak ada arus mengalir, dia akan menyahcaskan. Nilai dia dan seterusnya dia akan meratakan corak muka gelombang tersebut. When there is no current flow, discharging of capacitor has to smoothen the waveform. Maknanya apabila dia ada arus ataupun watan dia tinggi, ada arus, watan tinggi lah kelas maka dia akan menyimpan cas. Ketika bila? Ni cikgu dah terang banyak kali. Ketika bila? Ketika ni kelas. Daripada tengah ni sampai puncak dia lah. Ketika ni dia simpan. Dipanggil dicaskan cas. Okey, ni masa ada arus dan watan tinggi. Dia tak sebutlah watan tinggi tapi benda yang sama je. Okey, masa bila dia nyah cas. Okey, ketika watan ni menurun. Arus dia berkurangan. Abang dia kata kat sini. Tadi mana ayat dia tadi? When there is no current flow, discharging of capacitor happen. Bila tidak ada arus ataupun nilai voltan dia rendah, semakin menurun, dia akan menyahcas. Okey, ketika dia menyahcas ni, dalam masa yang sama, dia akan meratakan arus. Meratakan gelombang ataupun nilai voltan dia. Nampak dia kata dia akan meratakan muka gelombang, waveform. Jadi itu yang berlaku lah. Dia cas, dia nyahcas dan dia meratakan nilai voltan tersebut. Corak muka gelombang. Lebih tepat lagi lah. So habis dah markah dia. Habis dah soalan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah. Sebab dia soalan panjang. Ni semua soalan menganalisis kelas. Analisis ni jangan, susahnya, tidak susah pun. Tengok pada gambar aja. Tak dapat jawab banyak, tak dapat semua kamu faham, dapat sikit-sikit pun okey. Tapi jangan tinggal, cuba je. Berkait biasanya semakin apa dengan apa yang dia tanya. Kapasitor ni, cikgu pun tak pernah jarang dengar perkataan ni. Tapi bila kita tengok, kapasitor. Maksudnya nilai kapasitor tersebut untuk dia meratakan arus. Di situ kita dah dapat tangkap dah. Okey, yang nombor 2 ni cikgu dah terang dah, 2 markah. Masa dia cas dengan dia menyahcas, maksud dia meratakan arus. Okey, seterusnya yang soalan panjang Okey, kita masuk soalan 9. Soalan 9 ni adalah soalan seperti esei ni seperti esei tapi dia distrukturkan Lebih senang yang struktur lah sebab dia dah ada pembahagian dia, kita follow je apa dia tanya Dia bagi satu belok udara panas sedang bergerak ke atas semasa satu pertunjukan rekreasi. Okey. Bila nanti kita sorot dulu. Okey, berdasarkan Rajah 7.1 namakan prinsip yang terlibat. Okey, belok udara panas ni dia terapung kelas dan tentu ini adalah prinsip Archimedes. Jangan kena betul. Prinsip
Archimedes, ME KMI, ME. Prinsip Archimedes Okey, tak perlu tanda S ni kan sebab dia dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris baru betul Okey, dalam darjah 7.1 namakan labelkan dua daya bertindak ke atas belon. Belon kan terapung. Daya kelas ini basic kelas Bila benda terapung kita sendiri pun dah tentu kita ada apa? Dah tentu kita ada berat kelas. Betul tak? Semua orang ada berat Ada berat kita ni melayang-layang lah agaknya macam itulah. Mesti yang pertama orang tak cakap pun kita tahu dah sebab dia ada bakul dia mesti ada manusia dah ni ada muatan kan dia tentu dia ada berat W ni ialah berat, simbol berat biasa kita guna W. F boleh juga tapi sebab khas untuk berat dia ada simbol dia W oleh kerana dia terapung dan mesti dia ada daya tujah ke atas kan daya apung kamu sebut dah boleh juga daya apung daya tujah ke atas sebab dia akan naik ke atas dia memang naik ke atas daya tujah ke atas ataupun daya apung boleh tak ada masalah sebab dia memang terapung pun cuma yang ni terapung di udara biasa buat apung kamu ingat air kapal kan okey betul tapi di udara pun tapi khas untuk belon lah bukan kapal terbang dia ada enjin bukan jet dia ada enjin memang dia terapung tapi dia ada benda lain yang membantu dia yang ni dia terapung untuk konsep terapung lah memang dia guna udara panas dia konsep ketumpatan gelas udara panas, udara sejuk udara panas ni ringan, ketumpatan dia rendah banyak dalam karung ni sebab tu ada karung ni menyebabkan di luar sejuk lah sebab compare dengan dia kan compare dengan belon udara panas ni sejuk ketumpatan tinggi benda yang kurang tumpat terapung lah kelas naik ke atas tu maksud dia So yang ni basic dari tujah ke atas lah anak panah dia kena ada Kamu lukis kat sini sebenarnya berat bawah macam biasa. Tapi kena label dapat satu markah. Tak label tak adalah kamu buat anak panah saja kan. Okey, anda dikenaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah belon udara panas yang boleh bergerak pada altitude yang lebih tinggi berdasarkan ciri berikut. Inilah soalan mereka cipta. Bukan menilai. Menilai ni macam cikgu terang yang dalam live cikgu lah iaitu ada jadual, ada maklumat, kita nilai, kita pilih. Lepas nilai kita pilih. Okey, mereka cipta ni benda tak ada. Dia cuma bagi ciri je. Setengah kalau esei dia boleh hilang ciri, kamu fikir sendirilah. Ada macam tu Di sini ni dah soalan mereka cipta konstruk yang ke-6 Jadi dia Yang B ada Roman apa? 2 tu hubungan dia tu. Oh, hubungan. Okey, sorry dah tak nampak dah. Tulis hubungan antara daya-daya dalam B1 ketika belon udara panas itu sedang naik ke atas tadi kita tengok dia punya daya Jadi apakah hubungan dia hubungan dia kamu boleh tahulah dia sama ke, dia lebih besar ke, dalam konteks ni dia terapung ke, dia sedang naik ke atas. Di situ kita boleh tahu dia punya hubungan kalau tengok apa dia cakap ayat dia. Ayat dia nampak. Dia kata sedang bergerak ke atas. Beza kita nak tahu hubungan ni, kita nak tahu dia sama ke, lebih besar ke, daya tujah dengan adat berat Nampak dia kata sini, sedang bergerak ke atas. Jadi bila sedang bergerak ke atas, dah tentu daya tujah ke atas. Kita kata ni W, ni cikgu buat F1. Jadi F1 lebih besar daripada berat. Sebab dia sedang bergerak ke atas. Maknanya dia sedang naik. Okey, daya apung dia lebih besar. Sebab tu tuliskan up thrust lebih besar pada weight. Daya tujah ke atas lebih besar pada berat. Tulislah. Kalau cikgu tulis simbol cikgu, okey kat sini kamu dah tulis kan F1 daya tujah ke atas, W berat. Bolehlah guna simbol ni. Kalau kamu tak tulis macam mana nak faham jawapan untuk nombor 2 ni ataupun kamu nak tulis sikit ayat, tulislah daya tujah ke atas. Lebih besar daripada berat. Boleh juga tulis simbol boleh sebab kini kita dah label dia. Macam mana kita nak tahu dia lebih besar ke lebih kecil? Tengok soalan. Soalan cakap apa? Dia kata bergerak ke atas, dah tentu daya tujah ke atas tu lebih besar daripada berat sebab dia nak naik. Kalau dia kata sedang terapung, daya tujah ke atas ni, F1 ni sama. Itu terapung. Kalau dia kata sedang turun, belok udara sedang menuruni ke bawah kan. Dah tentulah F1 ni kurang daripada berat. Berat besar lah. Sebab tu turun. Sebab biasa nak turun,
Okey, semasa nak naik, dia akan hidupkan api tu. Api tu akan panas. Ada banyak udara panas dalam karung ni. Jadi dia kurang tumpat lah. Kurang tumpat dalam banding dengan luar. Luar lebih tumpat lah ya. Sebab dia comparison sebenarnya, perbandingan. Maka dia akan naik ke atas. Okey, kalau dia nak terapung tu, dia akan kontrol api tu lah. Kurangkan api ataupun mungkin dia stop ke apa. Ya, supaya ketumpatan dalam dengan luar sama. Maka dia terapung. Okey. Kalau nak turun pun begitu jugalah. Ya, sebab bila dah lama-lama, dalam tu akan sejuk lah sebab udara sejuk akan masuk. So bila dah berat lebih besar daripada tujah, dia turun ke bawah. So depend kepada situasi soalan ya, nak jawab yang ni. Itulah hubungan di kelas ya. Cikgu perlu tulis semakin-semakin ke? Tak perlulah sebab ni konteks keseimbangan daya. Tak semestinya tulis semakin-semakin ya. Kalau kamu kata apa, hubungan tak daya ketika belok. Ni sebab hubungan daya bukan hubungan konsep. Hubungan konsep bukan nak terus semakin-semakin. Tu tengok situasi soalan. Okey, boleh ya soalan ni B1, B2. Kita nak tengok mereka cipta pula Kalau tulis semakin C1 sampai clean, 3. Macam mana kamu tulis? Semakin apa? semakin berkurang daya berat itu, Apa ayat semakin dia? bertambah daya ampunnya. Semakin berkurang berat, semakin bertambah daya apungan ya. Semakin kurang tu nampaklah ya, memang tapi macam mana nak kata, sebab dia bukan hubungan konsep tu. Hubungan daya ketika bila udara panas sedang naik ke atas. Semakin berkurang berat, semakin bertambah daya tujuh ke atas. Dari segi ni, kalau nampak situasi tu dia memang ada kaitan lah. Tapi sebenarnya bukan sebab semakin kurang berat tu semakin bertambah daya tujah. Bukan, dia bukan begitu. Dia bukan, hubungan tu bukan macam tu. Dia tak macam konsep tadi. Semakin apa, semakin apa. Semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Sebab itu memang ada kaitan. Tapi di sini dia tak berkait gitu sebenarnya. Dia bukan semakin kurang berat dia, semakin bertambah daya tujah ke atas. Tak semestinya ya. Di segi hubungan tu dia tak tepat. Sebab tu di sini kes dia hubungan tu lain sikit lah. Banyakkan soalan seperti mana kamu jawab tu lah. Tapi dia lain sikit sebab dia melibatkan keseimbangan daya kelas. So dia special sikit kat sini. Dia memang ada certain soalan dia lain sikit daripada kebiasaan ya. Jadi kat sini lebih baik kamu tulis macam cikgu cakap. Ya, maknanya kamu nyatakan daya tujah ke atas lebih besar daripada berat. Itu hubungan dia. Tapi saya rasa kemungkinan besar yang tu diterimalah semakin-semakin tu. Cuma dia tidak berapa kuat ya. Kalau perubahan skema peperiksaan dia boleh tolak ataupun dia boleh terima. Depends kepada lembaga peperiksaan. Tapi dari segi konsep itu tidak kukuh untuk menjawab soalan ni. Itu jawapan cikgu lah. Jadi sebaiknya ikut seperti mana cikgu jawab. Ya. Ni untuk dia certain case saja. Di sini sebab keseimbangan daya ni dia lain sikit ya. Dia bukan hubungan seperti mana yang pembeli ubah tadi, manipulasi berat balas tadi ya. Dia lain sikit. Okey, tapi kalau cikgu terimalah di situ ya. Boleh kita terima kat situ. Okey, seterusnya tapi sebaiknya jawab seperti mana cikgu jawab tadi ya. Okey, C kita nak tengok. Ada lagi soalan lupa? Ada lagi soalan kelas? Ada yang nak jawab? Ada ya. Okey, seterusnya ya, anda dikendaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk belok udara panas yang boleh bergerak pada altitude yang lebih tinggi. Altitude ingat ya, ketinggian. Nanti ada orang tak tahu benda altitude. Altitude tu ketinggian ya. Jika tak tahu benda lagi altitude ya, buat malu je belajar fizik ya. Ni asas dia. Ketinggian. Okey, dari segi saiz envelope nak besar ke kecil, secara logiknya kita nak banyak dia punya udara panas. Dan tentulah kita nak dia besar. Big nampak je di situ ya. Saiz envelope besar. Kenapa nak besar? Ya, supaya dapat ya lebih banyak ya udara panas kita boleh hasilkan. Lebih banyak kita sesarkan udara ya, maka lebih banyaklah daya apung yang terhasil. Yang boleh kata can display more air and gaining more buoyant force ya. Kita dapat lebih ya menyesarkan udara ya dan dapat lebih daya apung. Sebab kita nak banyak udara tersesar dan lebih banyak daya apung. Okey. Tak ada apa tadi F.
tinggi. Cuba ringkas sikit lah. Ayat kamu tengok sini lah. Dah cikgu dah translate dah pun. Okey, kuasa berdunu digunakan. Tentulah tinggi kelas. Takkan nak rendah pula ya. Kenapa nak kuasa tinggi? Di sini tulis high sebab dia kata cepat ya. Pemanasan haba dilakukan di bahagian dalam dan maka udara tu dia cepat panas. Udara cepat panas, semakin rendah ketumpatan, semakin tinggilah daya apung. Sebab kita nak udara tu cepat panas ya. Dan udara panas tu kita tahu dia adalah ringan ya. Faster heating the heat inside because hotter air is lighter. Sebab kita nak ketumpatan tadi yang kurang. Okey, waktu pelancaran. Okey, waktu pelancaran kalau kamu pernah tengok, pernah dengar, pernah baca, saya pun pernah baca lah, saya tak pernah tengok, saya tak pernah naik lagi, balon udara panas. Sebenarnya di awal pagi, sangat pagi lah, 4 pagi ya. Di awal pagi lah tu, 4 dah pagi ya. Tulis. Okey, time of launching ni at the morning time, pada waktu pagi. Ya, saya ingat cikgu pernah baca 4 pagi ya. Kenapa nak waktu pagi? Kamu tulis waktu pagi dah betul ya. Waktu pagi. Kenapa nak waktu pagi? Sebab waktu pagi udara sejuk, ketumpatan dia tinggi. Surrounding air is cooler with higher density and give more buoyant force to the balloon. Kerana udara sekeliling, ketumpatan dia tinggi dan dia akan memberi lebih daya apung. Sebab dalam kan panas, ketumpatan rendah, compare dengan pula luar, dah tentu luar tinggi, tambah pula memang tinggi sebab sejuk, dan ketumpatan dia tinggi, maka dia akan berikan daya apung lebih kepada balon cepat naik. Dia takkan waktu panas lah, susah nak naik sebab daya apung rendah. Itu sebab dia ni antara dia punya ciri. Kalau kamu baca buku hitam rasanya ada benda ni. Memang ada lah kalau pasal balon ni. Okey, seterusnya Rajah menunjukkan kapal kargo sedang berlayar di lautan, nyatakan tujuan garis pinsor. Okey, setiap kapal ada garis ni kelas. Ini adalah garis yang untuk kapal, petunjuk untuk kapal. Garis panduan untuk kapal bila dia lalu pada lautan tertentu, sebab pada garis ni ada nama lautan tertentulah, di mana muatan ni sampai mana je. Okay, kalau katalah sini lautan Pasifik, sampai sini je lah. Dia punya muatan, dan bila dia dalam air, antara air dengan kapal tu, itulah garisan dia. Jangan lebih. Lebih tenggelam lah. Ya, tu maksud dia. Ya, jadi nyatakan tujuan garis pinsor ni dia sebagai satu panduan lah, kita boleh kata ya, satu panduan ya. Nilai maksimum muatan ya, had dia yang dia boleh isi dan selamat untuk dia berlayar. Ya, nampak? That the navigator, the maximum weight load limit that can still load safely to the ship before the ship start to sink. Okay, memberi garis panduan pada pelayar ya, nilai maksimum berat yang dia boleh masuk ya, had limit, dia ada had limit dia ya, untuk dia berlayar secara selamat ya, sebelum kapal itu tenggelam, dia kata ya. So kalau lah ini ya, katalah India ada banyak lah lautan Pasifik, Atlantik dan sebagainya kan. Okay, ini adalah garis pinsor untuk Pasifik. Dia kena make sure muatan dia dalam kapal ni ya, bila berada di air, ini adalah garisan dia punya nilai maksimum lah. Jangan lebih lah, lebih tenggelam. Dia tak boleh nak apung ya. Itu maksud dia sebagai garis panduan untuk muatan dia. Berapa maksimum dia boleh masuk ya, supaya dia boleh berlayar secara selamat. Terangkan mengapa garis pinsor mempunyai banyak aras ya. Sebab kita tahu laut ni dia tak sama ketumpatan ya. Nama-nama laut tu dia tak sama dah ya. Itu menunjukkan ada kelainan kat situ lah ya. Okey, ketumpatan air laut ya, dia adalah pelbagai. Nampak dia kata various ya. Cikgu translate kat sini ya. The center of seawater. Okey, ketumpatan air laut adalah pelbagai daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pak markah kelas, pak markah mana kamu kena terang secara detail ya. Prinsip dia ataupun kefahaman kamu tentang garis panduan muatan ya. Dia nampak kat sini dia beritahu lah. Ketumpatan air laut adalah various ataupun pelbagai daripada satu lokasi ke satu lokasi. Ini satu markah ya. Kita tulis kat sini sebab ini adalah PDF ya. Okey, perbezaan ketumpatan air akan menyebabkan ya perbezaan di segi
jumlah air yang tersesat. Ya, nampak dia kata will displace the different amount of water to the ship. Akan menyebabkan Keperisi Archimedes berat berdalih air tersesat adalah sama dengan daya apung Pak boleh apung. Jadi perbezaan ketumpatan ni akan menyebabkan air yang disesatkan itu adalah berbeza jumlah dia bagi setiap kapal tu berlayar di lautan tersebut lah. And then the boiling point is determined. Okay, daya apung ni dia berkaitan dia berkaitan ataupun berkadar terus ataupun sama dengan berat air tersesat. Sebab setiap equasi dah beza ketumpatan, beza jumlah air yang tersesat dan daya apung ni pula dia sangat berkait ataupun berkadar terus ataupun dipengaruhi dengan berat air tersesat yang terjadi. Okey, itu yang ketiga poin dia. Yang keempat perbezaan daya apung ni lah yang menyebabkan adanya garis-garis plinsot ini. Dan garis-garis plinsot ini kepada beberapa aras. Okey, cikgu translate bahasa Inggeris Okey, cikgu translate berdasarkan kefahaman cikgu lah. Kita tak word by word Okey, kefahaman dari segi dia punya prinsip, dia punya konsep. Bukan kita translate ayat demi ayat, tidaklah perkataan demi perkataan, tidak. Jadi perbezaan daya apung ni dia akan menghasilkan aras garis plinsot yang berbeza. Kalau ayat cikgu tunggal terbalik dari segi bahasa, kamu betulkanlah. Yang pentingnya isi 4 poin kat situ kelas. Pertama kamu nyatakan dari segi pelbagai lokasi ketumpatan dalam laut dia ada tak sama dia punya ketumpatan bagi setiap lautan. Sebab tu nama lautan tu banyak. Yang kedua dia akan menyebabkan perbezaan ketumpatan tadi akan menyebabkan jumlah air tersesat yang berbeza bagi kapal yang melalui lautan tersebut. Depend pada lautan tersebut lah ketumpatan dia. Okay, yang ketiga daya apung tu dia berkadar terus ataupun kita tahu daya apung ni dia sama dengan berat air tersesat. Dia sangat berkaitan dengan berat tersesat. Sebab daya apung ni dia sama dengan berat tersesat kelas. Kalau berat tersesat tu 2 Newton, daya apung tu 2 Newton lah. Jadi dia berkadar terus, dia berkaitan, dia bergantung kepada berat air tersesat. Okey, yang keempat, daya apung yang terhasil ni, yang tak sama ni, menyebabkan adanya beberapa aras garis plinsot. Alright. Tak markah Okay, tengok balik bahasa Inggeris, cikgu dah translate bahasa Melayu. Harap kamu dapat dia punya point, ayat kamu betul sendirilah kelas. Kamu lebih pandai bahasa Melayu kan. Okey, dah habis soalan ni. Oh, ni soalan esei rupanya. Ni soalan. Tapi dia dah, dia berkait-kait je rasa, dia campur-campur soalan. Sebab ini soalan struktur ni kelas. Dia masukkan soalan esei juga Ni boleh soalan esei lah, 4 markah. Soalan struktur tak mungkin 4 markah Yang lain ni soalan struktur ni. C, A, B, C ni soalan struktur. D dengan D apa? D1, D2 ni esei ni. D3 ni pun esei sebab dia ada jadual. Jadual ni boleh dalam soalan struktur tapi dia akan buat macam ni lah. Macam ni. Ni C1, C2. Dia akan buat macam tu. Markah 1, markah 2 macam tu je lah tapi ni markah satu-satu lah. Kalau dia bagi sejebak macam ni kelas, lepas tu suruh jawab, ni soalan esei ni. Soalan esei bahagian B. Soalan menilai. Ni soalan menilai lah kelas. Menilai ni sangat senang. Paling senang cikgu rasa. Selain pada menganalisis, dia ada 2 gambar. Daripada soalan, daripada gambar, kamu boleh cari maklumat. Okey, dalam soalan, cikgu habis sikit dah 10 minit Dalam soalan jadual ni pun senang sebab dia ada maklumat. Okey, kat sini pun dah ada dalam jadual. Okey, memang tulis dalam jadual, cikgu translatekan untuk kamu Okey, yang pertama dari segi dia nak apa? Struktur 4 kapal PQRS untuk dia menampung kargo yang berat. Okey, itu dia punya soalan lah. Tentukan struktur yang sesuai dan struktur paling sesuai untuk bina kapal. Okey, yang pertama kita pilih apa? Larus ke bujur? Ni semua orang tahu bentuk kapal. Dan tentulah kita pilih bentuk larus, 1 markah. Kerana kita nak mengurangkan geseran air. Geseran air lah, udara dan air lah. Air lah sebenarnya semasa dia melalui lautan. Sebab dia kata cutting melalui air tu tak kisahlah Jadi mengurangkan daya geseran dengan air. Cikgu ringkas kat situ.
2 markah. Okey, dari segi kekuatan logam dah tentu tinggi lah kelas. Ya, kita cari logam yang tinggi supaya dia kuat, ya, dia boleh tahan tekanan air yang besar, ya, kalau tidak dia boleh pecah, ya. Okey, dari segi luas kelihatan rentah kita ambil besar, ya, sebab dia lebih stable dan tidak mudah berpatah balik. Tu masalah boat, ya, masalah kapal, ya. Kalau kamu buat boat dalam dalam pertandingan buat boat tu, dia problem dia patah balik bila dia tak stable, ya. Okey, seterusnya isi padu ruangan dalam kapal, ya, adalah tinggi, ya, isi padu ruangan udara ni, ya. Yang ni supaya dia akan dapat lebih menyesarkan air, ya, maka dia akan lebih dapat daya apung. Dalam kapal dia berongga kelas, sebab tu dia tak tenggelam, ya. Sebab dia dicipta berongga, ada udara bahagian bawah kapal tu supaya daya apung dia sama dengan berat air tersesar. Itu sebenarnya, ya. Jadi kalau nampak sini pilihan yang terbaik ialah P lah, ya. Sebab apa? Sebab inilah, ya, bentuk larus, kekuatan logam adalah tinggi, luas kelihatan rentas lebar dan isi padu ruangan dalam kapal adalah tinggi. Sikit lagi soalan pengiraan, cikgu habiskan. Ni 10 markah lah kelas, ya. Okey, dia bagi satu beban diletakkan sebuah bongkar kayu, kedua dimasukkan dalam air punya ketepatan 1000 dan GC air dia 3 dan 800, ya. Jisim dan ketepatan bongkar kayu. Okey, bongkar kayu 3, ya. Jisim dan ketepatan bongkar kayu. Okey, jisim ketempatan dia 800. Okey, isi padu, hitungkan isi padu disesuaikan, ya. So gunakan formula biasalah, isi padu sama dengan jisim bagi ketempatan, mass over density. Jisim 3, ketempatan 800. So dapatlah isi padu blok kayu 3.75 kali 10 negatif 3 meter padu. Ini jawapan dia, ya. Besarkan sikit lah. Okey, nampak dah. Besar lagi. Ni jawapan dia. Belah kanan cikgu ni. Ni. Okey, hitungkan berat beban tersebut. Okey, kita tahu dari segi konsep berat air tersesar sama dengan daya apung. Okey, yang ni kita gunakan rho Vg, ya, PC Archimedes, ya. F sama dengan rho Vg. Kita masukkan nilai air, ya, isi padu yang kita kira tadi. Okey, G ni cikgu minta maaf, cikgu tak betulkan ini skema lama. Kamu kali dengan 981 ni kelas, bukan 10, ya. So anggaran ni 375 ni kilogram ni, tapi kalau kali 981 mungkin dia lari sikit, ya. Kamu betulkanlah, ya. Okey, hitung berat beban tersebut, ya. So inilah jawapan ni, habis dah ni. Tak ada dah. Ini ada soalan lain dah. Okey, so kira berapa tu? 1000 kali 375. Dapat apa kelas? 375 tu bukan tu. Sebab cikgu tak betulkan jawapan lama. Cikgu kira sikit. Boleh sikit ada. Alright, 1000 kali 3.75 eksponen negatif 3 kali 9.81. Okey, jawapan ni 36.8. Okey, betul kan, ya? Berat beban ni. Mana tadi? 36. Dah pula, ya. 36.8 kilogram. 36.8, 36.79 boleh lah, ya. 36.8 kilo boleh.